ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang, diberi izin oleh Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah yang merupakan satu kelebihan yang khusus yang Allah berikan kepada mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayat Al-Quran disebut dalam surah At-Taubah tu, bermula daripada ayat 109 lagi cerita tentang masjid yang dibina atas dasar taqwa, yang insya-Allah padanya ada orang yang akan membersihkan diri, sama ada bersih hati, bersih akal dia, supaya betul-betul serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat mana-mana masjid surau yang diimarahkan, insya-Allah ada golongan tersebut, dan kita doakan kitalah golongan tersebut yang akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka yang suka bersihkan diri, suka sentiasa tazkiyatun nafs ini, mereka ini disebut innallaha yuhibbu mutatahhirin. Allah suka, cinta, kasih kepada orang yang membersihkan diri, yang menyucikan diri, yang membersihkan hati ini. Dan mereka yang mendapat cinta dan kasih Allah ini adalah satu perkara yang besar, bahkan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa malam ni kita beralih kepada kitab yang barulah, masuk kitab baru ni. Sebelum ni kita bawa ringkasan ataupun pengenalan ringkas berkait dengan usul fiqh. Disebabkan kita telah masuk tajuk yang agak berat lah, saya kira berat tak berat, dia lebih kepada kita sebut dari sudut ilmiah lah sikit. Dia masuk qawaid usul. Qawaid usuliyah ni kat dalam tu dia ada bincang macam-macam kaedah, dan kita dah bincang am dan khas dan seumpamanya. Dalam ni juga dia ada bincang, kalau kita pernah dengar kaedah yang ada dalam usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hak tu pun ada dalam usul fiqh. Ini saya nak lalu seberengkah ni supaya kalau ada yang berminat nak habiskan kitab kita tu, dia perlu kepada pengajian khusus lah. Kita ada am, kita ada nahi, kita ada istisna, sifat, syarat, ghayah, ni muttasil bih, macam-macam lah. Dan ada juga dalam tu kita kena bincang dilalatul alfaz. Dilalatul lafaz ni dia ada zahir, nas, mufassar, muhkam. Ni kalau kita tengok nas, kita tak nampak di mana zahir dia. Kalau kita pernah dengar tak ulama sebut ni pandangan zahiri, tak? Pandangan zahiri, dia ambil dari sudut zahir saja. Sebenarnya dalam usul fiqh dia ada zahir, dia ada nas. Zahir tu hak kita baca secara langsung, tapi nasnya macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada muhkam. Muhkam ni yang jelas, kita tak boleh nak takwil dah. Contohnya nombor, tak, 100 kali sebatang. Tu dia kira jelas dah. Dia panggil muhkam. Itulah, di sana ada isyarat nas, ibarat nas, macam-macam lagi. Dan dalam kitab kita hak usul fiqh sebelum ni, dia ada bincang kat ijtihad. Apa syarat nak jadi seorang mujtahid? Dia ada bincang lah. Kena tahu bahasa Arab, kena tahu berkaitan dengan Al-Quran, hadis. Dengan kata lain, dia kena cukup lekat lah. Dia punya syarat nak jadi seorang mujtahid. Termasuk dia bincang kat taklid. Apa hukum taklid?
Taklid ni kita sandar pada pandangan ulama, apa hukum dia? Tak, kita buat sesuatu. Contohnya dalam bab niat, ada tu dia niat sebagaimana niat imam. Tak, tu dia taklid dengan imam lah. Tu adalah perbahasan bab solat lah pula tu. Jadi saya kira kita boleh tangguh kitab kita ni. Kalau ada pengajian khusus kita boleh habiskan. Kita habis paruh dah hak bahagian ringan. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan bermula baca kitab Fiqh Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nama kitab Fiqh Manhaji tu nama asal bahasa Arab dan telah diterjemahkan oleh Pustaka Salam ni lah. Jadi Pustaka Salam ni kita tahulah, dia cetak ni ada sebut Ustaz Ridwan Hashim, Ustaz Juanda. Ni sebenarnya ada lagi yang masih hidup lah. Cuma saya tak pasti Ustaz Ridwan Hashim ni YB kita ke orang lain, saya tak pastilah. Cuma penterjemah ni dia ambil daripada kitab Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Bora dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Yang ada dengan saya ni adalah jilid yang ke-6. Sebab apa saya ambil ke-6 ni, dia ada jilid 1. Satu ni kita bincang bab suci sembahyang, jilid 2 zakat, puasa, haji dan umrah. Jilid 3 kita bincang supah nazar, sembelihan akikah, pakaian perhiasan. Jilid 4 bab munakahat, bab keluarga, bab pernikahan, talak, nafkah. Jadi bila pergi kat jilid yang ke-6 ni, saya pilih terus bab jual beli. Bab jual beli. Bab saya kira dalam bab lain tu insya-Allah kita dah baca ataupun kita dah pernah dengar. Tinggal lagi dalam bab muamalat ni jarang orang sentuh dari kulit ke kulit lah. Jadi bermula pada minggu ni insya-Allah kita akan teruskan seterusnya minggu-minggu yang akan datang. Kita akan mulakan baca Fiqh Manhaji ini start daripada jilid yang ke-6 ini, bab jual beli. Insya-Allah. Jadi dalam bab jual beli ni kita akan tengok beberapa perkara lah selepas ni, termasuk rukun dia dan juga apa kesan daripada hasil jual beli, penerimaan barang yang dijual beli dan tanggungjawabnya. Sebab dengan ni kita boleh tahu hak kita buat jual beli sama ni selama ke ni sah ke tidak. Dan dia boleh jadi fardu ain ke atas setiap individu belajar bab ni supaya kita ni tidak terlibat dengan kaedah secara batil, sama ada riba ke dan seumpamanya lah. Jadi kita terus masuk dekat mukadimah ni, lebih kepada pengenalan kitab kita ni, yang mana adalah hasil terjemahan daripada kitab Fiqh Manhaji. Dan dia banyak jugalah rujuk kepada jual beli semasa dan seumpama yang boleh kita ambil panduan dalam kehidupan kita. Jadi dia bincang bab muamalah, bab muawadah sini disebut, yang mana muawadah ni kita tukar menukar lah. Kalau juga kita sebut sistem barter lah, sistem barter. Jadi apa hukum hakam yang berkait dengannya? Jadi kita masuk terus muka surat 1195. 1000 lalu malam ni. Tak apa. Dia bab fiqh ni kita boleh, maknanya bolehlah lakah-lakah ikut bab-bab ni. Walaupun kita tak, maknanya bab sebelum ni ada zakat, bab wasiat dan seumpamanya tu ada dah tajuk khusus. Tapi kita terus bab jual beli ni tak ada masalah. Ini kerana dia melibatkan hukum hakam yang kita lalui semasa lah. Jadi kita pergi kepada ta'rif al-bai', jual beli. Daripada segi bahasa ialah pertukaran suatu dengan sesuatu. Sama ada keduanya dalam bentuk benda atau bukan benda. Jadi dia bai' ni dia ada tukar sesuatu dengan sesuatu. Bai' ni kita pernah dengar tak istilah bai' ni? Tak. Sebenarnya kat kita ni biasa dengar dah. Bai'ah. Tak, aku janji bai'ah. Aku janji setia.
Hak tu dalam bab siasah dia ada bai'ah. Bai'ah ni kita serahkan aku janji setia tu terhadap orang yang kita bai'ahkan. Maknanya dia ada pertukaran di situ. Pertukaran dia taat kepada pemimpin, yang tu dia menunaikan hak kepada yang berbai'ah kepada dia. Dia saling bertukar. Jadi bai' ni adalah suatu yang disebut sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Tukar barang dengan barang, kereta dengan motor boleh, yang dia panggil bai', jual beli. Kereta dengan duit perantaraan kepada harta, boleh. Cuma bab duit ni dia akan bincang asal usul duit. Sebab asal usul duit ni sebenarnya yang diguna pakar daripada dulu lagi sebelum zaman Nabi kita lagi. Di sana menggunakan emas dan perak. Emas dan perak tu ada nilai dah. Bila tukar kepada mata wang kertas ni, di sana kita lihat tu sebenarnya kertas je. Kalau kita lihatlah, peringkat awalnya duit ni asalnya dia disandarkan pada emas ataupun perak lah, dan biasanya disandarkan pada emas peringkat awal. Maksudnya kan kita nak bawa pergi beli jokar emas payah pergi mari. Nak beli barang kecil, kita kena kikis emas pula. Betul tak? Kikis sikit, tukar dengan ayam seekor contoh. Jadi kerana dia fikir nak memudahkan cara ni, kerana nak buat, maka dia tukar emas tu dalam bentuk dokumen perjanjian. Maknanya nilai emas ni adalah RM1,000 contohlah. Tak, sejokong kecil tu RM1,000. Ataupun kita ambil hak dinar emas lah, RM1,000. Jadi nilai RM1,000 ni dalam dokumen ni boleh, dalam kertas ni tulis ganti kepada emas. Jadi dia boleh pecah jadi kecek. Jadi RM100 10 keping ke? Tak. Dia guna perjanjian tu nak menyatakan emas tu ada, tapi dibahagikan atas perjanjian kertas. Maka dinamakan wang kertas. Mudah kata, asalnya di bank kalau ada nilai yang emas RM1,000,000, dia hanya boleh keluarkan duit nilai dia RM1,000,000 sahaja. Sepatutnya gitulah. Macam kita pegang duit kertas tu sebenarnya nilai emas yang ada dalam bank. Tapi bila dah zaman dah lama akhirnya pihak bank ini, terutama sekali negara lah, dia boleh keluarkan mata wang tanpa disandarkan pada emas. Jadi dengan kata lain, nilai kita tu hanya pada mata wang tu sajalah. Sebenarnya kertas duit kita tu kalaulah susuk nilai ataupun tidak boleh diguna pakar mata wang, terus jadi macam kertas biasa, kertas buruk, kertas surat khabar. Contohnya bila berlaku perang. Bila berlaku perang, duit kita tu tak laku mana-mana pun, tak lewat benda dah. Pernah kali masa kejatuhan mata wang negara kita ni lah, sebenarnya kan negara kita ya sebelah Asia ni jatuh. Saya masa tu pergi Mekah, nak buat umrah lah, bawa pelajar. Nak tukar duit tak boleh, duit Malaysia tak boleh. Jadi buat apa ni kalau kita tak wani nak ambil. Maknanya berlaku kalau jatuh lagi rugi dia ambil. Jadi dah ambil duit Malaysia, kita pun pening kepala. Lepas tu rupanya kad kita tu boleh cocok, ia tukar ke dolar, daripada dolar tu ia boleh tukar kepada duit Saudi masa tu. Masa tu saya rasa dah duit Malaysia kita ni macam kertas buruk masa tu. Jadi duit kertas kita tu kalau kita fikir balik memang tak ada nilai sebenarnya, melainkan diiktiraf oleh kerajaan sahaja yang menjadikan itulah nilai jual beli. Dan situ dia kait hukum besar lagi. Apa dia? Hukum zakat. Zakat harta. Asalnya harta ni pada emas. Nilai harta tu emas, harta yang tak boleh pindah macam tanah, rumah. Tak, itulah harta sebenarnya ada dalam Islam. Tapi bila pergi dekat kertas, duit kertas tu, dia bincang panjang. Akhirnya pandangan Yusuf Qaradawi yang paling masyhur lah dunia pakar seluruh dunia, wajib dikenakan zakat pada duit kertas. Maknanya nilaian dia sama dengan nilai emas lah dikira. Jadi itu dia punya gambaran dia. Tajuk yang kita akan bincangkan satu persatulah nanti. Saya benar bila bab muamalat ni saya sendiri pun suka. Sebab kita akan cerita tentang sekitar apa yang kita sedang buat harian. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang yang beriman
akan jiwa, raga dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Allah beli apa? Jiwa dan juga harta orang beriman. Bayaran Allah apa dia? Syurga. Kalau kita faham daripada ayat ini, maknanya Allah tukar syurga dengan jiwa dan juga raga, harta orang yang beriman. Makna kata orang beriman ni bila dia berjuang mati jalan Allah, bila dia bersedekah, beri sumbangan fi sabilillah, perjuangan ini, harta dia tak akan digantikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita buka tafsir ni banyak lagi perbahasan dia, termasuklah timbul persoalan Allah buat jual beli dengan kita. Tak? Kalau kita faham kalau kita faham secara mudahnya, Allah tidak berhajat sikit pun dengan kita. Sebab apa Allah buat jual beli dengan kita? Ini nak sebutnya bahawa bukan sebab Allah perlu kepada kita. Kita kena faham molek di sini. Ini kerana Allah nak sebut kedudukan orang beriman ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada kedudukan yang mulia. Allah menggunakan gelaran-gelaran seperti membeli. Sebab di sana ada lagi orang musyrik Mekah siap buat main lagi, bab jual beli juga. Bila mana Allah sebut qardan hasana. Allah buat qarad hasan. Qarad ni adalah pinjaman. Pinjaman, maknanya Allah buat pinjaman ke? Biasa gaya orang pinjam ni macam mana? Dia tidak ada harta dan dia perlukan harta tu untuk kegunaan, sama ada benda yang penting ataupun perniagaan dan sebagainya. Maknanya orang yang berhajat, orang yang lemah. Orang berhutang ni adalah orang yang lemah. Tapi bila Allah guna lafaz qarad ni, Allah yang buat pinjaman ini. Jadi orang musyrikin Mekah kata, Tuhan orang Islam ni lemah sebab dia buat qarad. Sedangkan ayat tu jelas menunjukkan bahawa Allah nak beri gambaran. Allah buat pinjaman qarad hasan tu, ayatnya Allah akan balikkan kebaikan tu kepada orang yang buat pinjaman secara hasan tadi. Qarad hasan ni dia macam dia adalah contohnya pinjam, kita pinjam RM100, kita nak bayar tu kalau bayar RM50 sajalah, macam ada diskaun, ataupun tak payah bayar ke, itulah, ataupun bayar sama dengan nilai, itu adalah wajib lah. Itu bab pinjaman. Kemudian Allah berfirman, fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Dalam ayat yang samalah Allah sebut, bergembiralah dengan jual beli kamu yang kamu telah jalankan itu. Ini jual beli. Kalau ikutkan surah Taubah ni, dia banyak wujud kepada perang Badar. Jadi kat situ yang mana mereka yang telah buat jual beli dengan Allah tu, fastabshiru, makna mereka ni akan bergembira dengan jual beli tersebut. Apa jual beli dia tadi? Nyawa dan juga harta akan dibalas dengan syurga. Bai' dan asyirak. Syirak ni ishtara. Syirak ni yang sebut tadi lah, innallaha ashtara. Satu perkataan ishtara ni dengan bai' ni benda yang sama. Al-bai' dan asyirak dalam bahasa Arab boleh digunakan pada makna jual dan juga beli. Maksudnya kedua-dua istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama. Wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjual dengan harga yang murah. Ini surah Yusuf. Ini kisah Nabi Yusuf itulah. Yang mana bila jatuh dalam telaga, kemudiannya ada pengembara ambil dia daripada telaga tersebut. Asal nak ambil air, tengok ada budak dalam. Kemudian dia jual hamba. Panjanglah ceritanya sehinggalah dia menjadi pegawai di bumi Mesir. Panjang ceritanya bila dia ambil jadi mana proses-proses tersebutlah. Tapi nak sebutnya di situ ada jual beli. Syarau tu syirak lah. Asyirak dalam ayat ini ialah menjual. Sementara dalam sebuah hadis menyatakan la yabi'ir rajulu ala bai'i akhi. Janganlah seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Maksud menjual adalah jualan di sini sebenarnya ialah jangan membeli. Sini hukum dia kalau sebut sini sebenarnya larangan ini kepada pembeli, bukan kepada penjual.
Dia bila berlaku, contohnya si A ni nak jual kereta lah. Ada orang mari, si B ni mari khabar dia nak beli kereta dengan harga sekian, 50,000 contoh. Dia nak jual dah belum dia setuju dah, tapi belum selesai jual beli tu tiba ada orang mari, aku bayar 60,000. Tak, hak C ni mari 60,000. Boleh tak dia nak batal? Dia nak batal hak yang pertama tadi. Tu jawab, tu soalan dia. Maka inilah hadis dia, la yabi'ur rajulu ala bai' akhi. Maknanya kalau bahasa lain kau sailang orang jual tak. Maknanya biasanya sebenarnya kalau ikut kat tempat kita ni, saya pernah dengar lah. Kau pernah dengar mana kes kat tempat kita ni berlaku. Maknanya bila ada orang hak jual kapek perabot ni, dia tengok tempat tu strategik, jadi dia mula dia sewa sebangunan tu. Waktu dia nak besar tempat dia tu, jadi dia nak ambak hak lain ni. Dia pergi jumpa tuan tempat sewa tu, bawa duit cash 100,000, khabar nak sewa 10 tahun. Jadi hak tu sesat dah, sewa apa dah lama dah akak dia, kena ambak balik ada. Tu dia masuk dalam bab hukum ni. Dia siap kena ambak lagi orang hak sewa tu lah. Jangan main, memang berlaku kat tempat kita. Jadi bab hukum ni kita kena jelas lah. Kalau tak redha dan seumpamanya, dia ada perbahasan dia. Sini disebut, kalau tengok sini tak, disebut menurut kamu mukhtasihah, sebenarnya larangan itu ditujukan pembeli bukan kepada penjual. Maksudnya kerana penjual pun boleh berlaku ke? Jual atas jual ni boleh berlaku. Contohlah kalau kat pasar Payang mungkin kita boleh nampak lah. Kalau tempat-tempat pasar rapat-rapat kedai banyak ni, kita mari cari barang ni, kain ni, tak ada saiz contoh. Dapat pergi cari kedai sebelah. Tuan kedai tu pergi cari kedai sebelah, dia pun ambil jual dengan harga sama. Tak? Kita pun tu kedai sebelah dia jual barang orang lain. Boleh tak dalam sudut Islam? Jawapan dia boleh. Hak dak bolehnya pembeli macam tadi lah. Kawan ni setuju dah nak beli 50,000, mariak ni kawan nak beli 60,000. Hak tu tak boleh, haram, larangan. Tapi kalau penjual ni khabar ada lagi barang dia pergi ambil kedai orang lain jual, dia ada komisen sama dia tu. Tapi harga samalah dengan dia tawarkan yang awal. Itu biasa. Kat Arab tu memang kalau pergi biasa sangat lah. Dia tanya barang ni ada tak? Ada. Kok mana pun ada. Tak? Kat kita ni tak tahulah ada tak barang gitu. Tapi khabar memang ada. Pergi tunggu setengah jam. Pergi ke ujung cari barang. Tak? Ambil barang 4 hari. Kita duduk tunggu lah. Ada barang, ada sungguh. Jadi kita pun faham dah lah. Ni memang kena meleh dah panik masa. Tak? Tapi kita kalau biasa dah dengan beli dengan Arab tu, kita tahulah mainan dia. Kita khabar aku nak beli dengan tu tanpa beli dengan, kita mainlah kali boleh harga asal lah. Tapi kita bab beli dengan bab niaga ni, kita sebagai pembeli jangan menzalimi penjual. Itu kaedah yang ada dalam Islam. Begitu juga penjual jangan menzalimi pembeli dengan mengaut keuntungan yang melebihi kadar yang dibenarkan ataupun yang menyebabkan boleh balah. Dia tak ada dawabit ataupun hak tertentu. Bab ni dia umum mengikut pasaran semasa. Hak tu kena ingatlah. Ada barang untung sikit, ada barang risiko banyak tapi untung banyak. Maknanya barang murah tapi risiko dia tinggi. Jadi naik harga dekat risiko. Contoh barang-barang hak susah jumpa ke dan seumpamanya tu, dia adalah nilai dia atas benda lain. Sebab tadi kalau kita balik dekat muka surat yang pertama tadi, disebut sama ada dalam bentuk benda atau bukan benda. Benda ni barang lah, bukan benda ni apa dia? Dia bukan benda ni, kalau kita nak faham molek, boleh tak jual beli jenama? Jenama lah, jenama kedai contoh. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Dalam fiqh kita lah boleh. Contohnya lah, contoh kita niaga ikan patin sini lama dah depan kat kedai tayar ni, contoh lah. Terkenal dah. Kita jual semakuk 10 riyal orang beli. Kat lain jual 5 riyal semakuk, orang tak mau beli lagi. Sebab jenama kita tu, kedai kita tu orang sanggup mari. Kita pun nak berhenti niaga sebab
ada hal kena duduk negara lain contoh. Tak? Kita pun nak jual. Kita jual kedah harga lain, jual nama kedah pula ke orang hak nak beli tu dengan nilai yang lain, boleh. Tu dalam Islam benar. Kita ingat macam dalam Islam rupanya benar. Ada. Dalam undang-undang konvensional pun ada, dalam Islam pun ada. Dia galik bab bincang ni. Kita tak masuk lagi hukum fiqh je, baru dalil. Penjual dan pembeli juga disebut sebagai dua orang, dia panggil al-bayyi'an. Biasalah al-bayyi'an. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang dibincangkan dalam khiyar majlis. Khiyar majlis ni kita akan bincang dalam bab selepas ni. Khiyar majlis. Khiyar ni pilihan majlis dalam majlis. Apa yang dimaksudkan khiyar majlis ni? Kita berada dalam majlis akad lagi. Contohlah kita masuk beli dalam kedai. Ulama fiqh sebut selagi itu dalam kedai tu kita boleh nak batal jual beli tu. Contoh kita ambil akad telur sepapang, kita bayar dah. Lepas bayar, belum tubik kedai tu dak jadilah beli telur. Dak jadi beli telur. Kita pergi kat kaunter khabar dak jadi. Kita boleh ambil mula duit tu walaupun tuan kedai khabar dak boleh dah bayar dah. Dak, saya dak keluar lagi kedai. Dia panggil hukum khiyar majlis. Sebab tu orang bahas bab risik. Kita beli kat Maiding apa tu, dak lepas beli risik tu nak pulangkan balik, itu dah kedai nak pulangkan balik dah leh dah. Dia khabar kalau rosak baru boleh. Tu hukum fiqh. Kalau faham hukum fiqh, selagi dalam kedai, kalau itu bik dah kedai lain lah. Dia panggil habis dah majlis. Macam akad nikah dululah, kalau kita ingat tu, kita ada depan tok kodi ke apa ke, dalam majlis tu kita pegang tangan. Tak? Kalau kita jawab lambat menyebabkan putus akad tu, dia kira keluar daripada majlis akad. Sebab tu akad tadi kira tidak sah. Maknanya dalam majlis akad tu apa suasana dia? Dalam kedai yang sama, tempat yang sama dan seumpamanya lah. Tu dia panggil khiyar majlis. Khiyar majlis ni kita masih ada lagi pilihan untuk batalkan akad walaupun penjual tak reda. Tu poin dia lah. Tapi bila kita keluar balik rumah dah, dah telur, siap basuh lagi. Telur kalau basuh cepat punah ha. Nak pergi atas mula, jawapan dia tak boleh dah. Melainkan tuan kedai khabar dia izinkan. Tu lain lah. Kalau khabar tak boleh, maka tak boleh nak batal balik akad. Tu contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Menurut istilah fuqaha, jual beli adalah akad yang merujuk kepada pertukaran harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Pemilikan kekal ni maknanya pindah milik. Kita beli air ni, bila saya beli asalnya milik penjual tadi, bila saya beli je selesai akad tu, air ni jadi milik saya. Hak ni hak asas sekali kena faham. Sebabnya ada contohlah kalau belum ni lah, jual beli kereta contoh, jual beli kereta. Bila buat pinjaman, gerang bank pegang. Tak? Dululah. Kita tengok, pinjaman patut syariah. Tapi gerang bank pegang. Sepatutnya bila kita beli dah, walaupun atas nama pinjaman, gerang tu kita boleh. Tapi learning bank-bank hak guna kaedah Islam semua dia beri lalu dah gerang. Dia tak pegang. Sebab gerang tu memang kena beri lalu kepada pemilik dia. Cuma dia tak boleh nak jual lah sebab tak selesai lagi. Dia selesai lagi bayaran tu. Tapi kalau dia dari sudut hukum fiqh sebenarnya boleh dah jual sebab milik dia dah, cuma dia berhutang dengan bank. Tapi syarat nak tukar nama tu kena selesai dengan bank sebab nak jaga masalah. Tak? Pemerintah boleh buat sesuatu undang-undang untuk jaga atas dasar maslahah rakyat, boleh. Mewajibkan insurans kereta sebagai contoh. Mewajibkan ambil insurans takaful tu dia satu perkara yang kita kira bukan dasarnya tak boleh dari sudut hukum fiqh. Tapi bila atas dasar pemerintah nak jaga maslahah orang ramai aksiden dan seumpamanya ni, nak jaga ni, dia buat satu polisi wajib ambil insurans ataupun takaful kereta. Jadi benda tu dibolehkan. Asal hukum tak boleh jadi boleh dalam bab tertentu tadilah. Boleh nak pukul rata. Jadi mesti ada bab yang khusus sahaja. Maksudnya dalam akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Maksudnya kalau dia jual tak boleh nak milik, maka dia kira itu sebenarnya jual beli yang tidak sah.
Dia banyak sebenarnya. Contohlah, aku jual tanah ni dengan syarat rumah ni milik aku. Tu kan. Nak buat kan? Tak? Contoh, tak? Rumah ni nak jual tanah je. Ya apa tak mau jual rumah. Kita pun pening nak guna kan tanah. Tak? Kalau rumah dia tak mau jual. Situ ada hukum fiqh. Hukum fiqh yang pertama, sama ada dia wajib jual ataupun dia robohkan rumah dia. Dia tak boleh duduk atas tanah orang, rumah tu. Jadi kalau dia tak mau jual gak, kena roboh. Bincang pula kos untuk robohkan rumah tu atas siapa. Jadi kalau ambil pandangan fiqh yang mana kita sebut pandangan nak keluar daripada khilaf, di khabar so bagi 50-50 kos nak robohkan rumah. Sebab apa 50-50 tu? Sebab dua-dua rugilah. Itulah dia punya perbahasan dia lah. Cuma nak sebut sini, dia mesti tukar milik tu kena sekaligus, semua sekali hak ada dalam tu. Tak boleh nak mengecualikan tertentu. Ataupun boleh, contohnya saya jual dah kereta ni tak, dengan harga 50,000, 50,000. Tapi dengan syarat saya nak guna dulu seminggu. Tak, sebab kereta saya beli hak baru tu tak sampai lagi. Boleh tak gitu? Kalau syarat tu dia letak awal-awal lagi sebelum akad, syarat tadi tidak sah. Sebab apa? Dia jadi tak milik benar lagi walaupun dia beli dah kereta tu. Tak? Itu syarat yang salah. Tu benarnya dalam jual beli ni ada peraturan pelik-pelik gitu. Bila tu cek balik, Allah, tak patuh syariah. Dia kalau dalam bab ni, pandangan mazhab Hanafi, dia kira jual beli tadi fasik, rosak. Cara dia nak benda rosak ni, kita kena buang hak benda yang tak boleh. Tak? Maksudnya kalau ada syarat kena guna seminggu, kita buang syarat tu, jadi akad jual beli tu tadi sah. Jual beli juga mesti membabitkan sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Maksudnya mesti jual beli harta. Apa yang syarak tidak nilai sesuatu benda tu harta? Dalam mazhab Syafi'i, najis bukan harta. Najis bukan harta tak? Kan ada najis harta? Ada. Jawab dia. Baja tai ayam. Baja tai ayam tu, kalau mazhab Syafi'i tak boleh buat jual beli. Hak boleh jual belinya bayaran upah akad baja, packing baja. Kita ambil atas upah tu. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia kira sekiranya ada nilai. Ada nilai mana untuk pertanian buat baja, maka dia kira harta juga di sisi syarak, walaupun benda tu najis. Tu perbahasan fiqh lah. Tapi setakat ni rajin beli baja tak? Baja tai ayam ke tak? Maknanya najis lah. Baja tai kambing ada, baja tai anak ada. Sebenarnya kalau kita mikir bab hukum fiqh tu, rasa ni kita ambil upah dia akad sahaja. Itulah maknanya kalau di segi harta. Contohnya hak saya belajar masa tu, dia beri contoh, boleh tak kita nak jual? Sebenarnya ada soalan, kalau tengok Ustaz Azhar pun ada orang tanya, boleh nak jual, contohnya kita tembak ular ke, hak benda memang tak boleh makan, kita pun pergi jual ke orang hak boleh makan, contoh orang Cina ke apa ke lah. Tak? Boleh tak hukum dia? Jawab, kalau dari mazhab Syafi'i tak boleh lah. Sebab benda tu haram bagi kita, haram juga bagi dia sebenarnya. Tak? Contohnya babi ke apa, haram juga bagi dia. Cuma dia orang kafir, jadi dia makan juga. Tak boleh lah menghalalkan yang haram. Tapi kalau dari sudut mazhab Hanafi ke apa, benda tu bernilai bagi dia, maka kita boleh jual. Kalau tanya saya sendiri, kita duduk kat Terengganu kita ni, lebih baik elok lah. Maknanya nak jual benda-benda yang haram itu. Dia terpakar pada macam tadilah, binatang yang dimakan oleh orang bukan Islam tu kita boleh jual. Tapi dalam bab arak tak boleh. Walaupun orang bukan Islam boleh minum arak, kita dilarang jual arak ke dia, bekal arak ke dia, kerana ada larangan khusus. Tak? Kena laknat belaka berkait dengan arak. Pengedar, apa, tukang akak, tukang hidang, apa, semua kena laknat. Jual beli ini perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik yang tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu sahaja. Maksudnya kena terus beri, serah terus bila berlakunya jual beli. Kalau tanya soalan tak, kalau orang tanya,
Allah pitih dulu ke we barang dulu? Hukum asal. Allah pitih dulu ke we barang dulu? Kita bayar dulu ke we barang dulu? Maknanya apa ni, pandangan tadi we barang dulu. Dari sudut hukumnya we pitih dulu. We pitih dulu baru je we barang. Hukumnya asal gitu. Melainkan dipersetujui oleh pembeli tu, kalau saya we barang dululah, pitih tangguh. Maknanya secara ansuran ke, secara pinjaman ke, tapi mesti persetujuan penjual. Gitulah. Sebab benda ni dalam kelas pun saya masa ngaji pun pakai teka sama. Maknanya banyakkan salah lah rupanya pekoh, sebab dia nak jaga maslahah penjual tu lah. Nak penjual. Macam kita kalau kita jual barang online lah, tak tahulah dalam kita ni ada tak je ni. Kadang-kadang kita nak pitih dulu, nak tahu orang tu betul tak nak beli. Tak. Tiba-tiba kita atur barang, ya khabar tak ada terima barang. Padahal barang siapa dah. Pitih tak mau bayar, rugi lah kita. Tapi kalau orang bayar dah, insya-Allah kita boleh atur molek barang. Tu dia punya cara dia nak elak perbalahan dalam bab jual beli. Tapi benda tu lama learning kena hati-hatilah. Tak, hati-hati. Tapi cara dia kena bayar dulu hukum asal, melainkan penjual tu bersetuju dengan syarat untuk tangguhkan bayaran ataupun bayar sikit-sikit ataupun bayar semua sekali. Barang kalau COD tu barang siapa baru bayar. Hak tu penjual benarkan. Kalau penjual tu tak benar, patutnya kita bayar dulu. Gitulah. Dia macam contoh orang tanya tak, kita tepah pintu tikar kan. Biasanya dia buat dulu. Tak? Jadi hukum situ asalnya kita kena pitih dulu. Lepas tu baru dia buat. Tapi khabar nanti siapa pintu rumah baru pitih. Tepah pintu betul. Minta deposit dulu. Maknanya tu hukum asal pekoh ha. Tapi kalau dia setuju khabar dak ayah bayar lagi, tak apa. Tapi dengan hukum asal dia gitu. Tak apa barang senyap terus, hak tu boleh masuk mahkamah tu, tutup balik. Jadi ia tak boleh nak tetapkan dalam tempoh tertentu saja. Semua perbincangan ini akan bincang secara mendalam dalam perbincangan seterusnya. Kita masuk kepada dalil yang lain lagi dari sudut akad jual beli adalah akad yang diakui oleh syarak. Pengakuan ini berpandukan Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama'. Ini bawa dalil. Boleh jual beli ke tidak? Jawapan dia boleh lah. Tak, kita pun tahu dah. Ini dia bawa dalil. Yang pertama, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga ayat Al-Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara salah, sama ada tipu, judi dan sebagainya, kecuali cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka, redalah di antara kamu. Makan di sini dimaksudkan ialah makan menjadi amalan penyelewangan harta yang salah. Di sini pula bermaksud cara yang tidak betul. Perniagaan di sini, tijarah di sini yang dimaksudkan ialah jual beli. Dia bab redha ni pula kena faham molek. Redha ni dia bukan suka saja. Suka maknanya terima jual beli terus, maknanya tanpa melihat syarat sah jual beli apa dak. Dia mesti tengok syarat. Sebab suka redha ni ada benda dalam. Jadi hak dalam ni nak dibukti dengan apa? Dengan ikut kaedah fiqh. Tu nama redha. Sebabnya baru ni ada, baru ni bulan lepas riuh pasal apa? Pasal jual beli cedok menyedok. Kalau kita asal dalam ni mungkin tak tengok Facebook kot. Ada riuh sekejap. Dia buat kan dia bawa dalam bekas tu, balang lah bekas tu, macam bekas tapping tu lah. Bekas tu dia bawa cekelak mahal, cekelak murah. You lah barang-barang lain. Ada hak tu you barang lain, tapi ada campur hak murah dengan hak mahal. Ya bekas nyedok kena bayar dulu sekali cedok dengan harga sekian, contohnya RM50.
Dia pun lepas bayar baru dia cedok. Dia cedok tu akak kalau boleh hak murah rugi lah. Kalau dia akak boleh hak mahal saja, untung lah dia. Itu adalah hak mula-mula komen tu khabar sama suka kan, boleh lah. Tak? Sama suka. Rupanya tak boleh, ada unsur judi. Walaupun di atas tak sebut redha, dia mesti ikut hukum fiqh. Dia ada unsur judi, unsur penipuan, macam-macam unsur ada dalam tu yang menjadikan benda tu adalah haram. Sebab apa? Masa kita ambil tu memang kita niat nak hak mahal saja tau. Tiba-tiba boleh hak murah. Lepas tu kita bayar dah, boleh hak murah saja. Jadi benda tu bercanggah dengan tujuan jual beli. Dia sama je sebenarnya dalam orang Arab tu, dia ada macam-macam jenis jual beli kau. Antaranya lepo barang. Dia barang banyak depan ni, so lepo kena barang tu. Kena barang tu, dia ambil barang tu dengan nilai hak dia bayar awal tadi. Kita kalau dulu nikah fanfare ke hak nikah dulu, ingat kalau dulu kat Terbaut Sedang bayar 10% lepo mak boleh boleh hak barang ke sama orang suka sangat. Masa tu tak tahu haram tak, haram halal. Bila ingat balik ada tikang lah, goreng nombor lah, macam-macam tu entah nama. Tapi barang fakta tu nilai dia memang 10% tak kata. Maknanya kalau kita benda pun boleh balik modal, kalau atas nasib lain tu boleh judi. Ya ada unsur judi ni. Judi ni kalau ikut takrifan mudah dia, duit yang digunakan tu adalah hasil untuk hadiah tu. Dan siapa yang terlibat tu dia ada yang untung dan ada yang rugi. Macam judi lah, 10 orang masuk, seorang je yang akan menang. Tak? Ini ukara, dia contoh je. Dia balik 10%, tapi barang itu 10% tak akan berlaku. Kalau balik bodong pun 10% juga. Dia sebenarnya kalau kita baling 10% tu, ni nak sebut ada unsur judi lah sini. Baling tu kena yang RM10 contoh. Tak? Modal kita 10% je. Hak ruginya hak tukang jual tu lah. Betul tak? Rugi atas jual tu adalah dilarang sebabkan unsur judi tadi menyebabkan boleh balah. Hak tu larangan sebenarnya, dia panggil illah larangan. Tapi kalau barang 10%, kita lepas tu 10% juga. Semua 10%. Hak tu mungkin ada khilaf sikit. Tapi sebenarnya jual beli yang asalnya kita pilih barang yang kita nak, kita bayar dengan nilai tersebut. Hak tu jual beli yang sahih. Sebab tu kalau nak buat main lah, fanfare ke apa ke, ia baling percuma. Tak payah bayar apa-apa. Itu dibenarkan oleh syarak. Dia mari dia duduk kat depan tu, okey, terang ambil ni, dak ni lepo. Tak payah bayar benda. Lepo kena mainan besar. Boleh lah. Hak tu dia kira tak judi. Sebab apa? Dia tak bayar. Penjual tu pun bukan nak nega, memang nak buat kebajikan saja. Jadi tak timbul nak beri hadiah. Tak. Jadi tak timbul. Tapi kalau nak masuk tanda tu kena bayar RM10. Tak. Barang depan ada hak RM5, ada hak RM100. Tu memang jelas judi. Dengan ngai kalau dekat Terengganu kita ni, kalau ikut ahli majlis kita pun ambil perkeliling yang kita buat, kita tu mana kerajaan negeri lah. Tak boleh ambil hadiah daripada duit jurang. Jurang penyertaan. Kalau ambil hadiah tu daripada duit jurang penyertaan, automatik jadi judi. Gitu je lah poin dia. Tu mana-mana penganjur yang dibuat di Terengganu kita ni, hadiah dia mesti daripada sponsor luar. Gunakan duit jurang tu untuk pengurusan kemah ke, makan ke, apa ke, ataupun bayar upah urus tia ke, tak ada masalah. Tapi tak boleh buat jadi hadiah. Maknanya tu lah tandingan. Kalau kat luar Terengganu ni memang tak boleh nak kawal dah. Kalau kat Terengganu kita ni adalah sebab nak buat tanding apa-apa kena rujuk ahli majlis kak. Dia ada peraturan jabat daerah kak. Kita ada dah kerajaan negeri ada dah panduan tu nak elok berlakunya judi. Dia judi ni kalau kuasaan tak ada memang boleh berlaku. Kadang orang tak perasan. Kadang tak perasan. Tak kira lah. Kalau ada pun muda ke apa ke, ibu dah ambil cana bak hukum fiqh ni boleh jadi judi tanpa dia sedar. Sebab tu apa-apa pun pertandingan kalau melibatkan duit penyertaan ni kena
kena bergaluh sikit supaya tidak berlakunya judi. Kita sebenarnya lagi kita akan pergi sesa lagi, insya-Allah kita akan bincang samalah. Dan kita pun dah masa pun dah masuk dah Isa. Insya-Allah kita akan bincang molek ni, kalau ada akan datang giliran saya bawa kuliah ni bab jual beli, sedia soalan awal-awal, boleh saya cari jawapan hak ni lah, hak yang sesuai untuk kita sampaikan lah. Akan datang insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya bab saya, bab jual beli ni. Kalau masa saya ngaji dulu, hak asas tu belajar, lepas tu belajar pula bab hak semasa ni, hak pelik-pelik ni, termasuk saham ke apa, kita belajar belaka. Jadi kat situ kita tengok bab jual beli ni memang pelik lah. Dia boleh pergi sampai benda hak tak boleh nak saka langsung jual beli. Jadi mungkin kalau ada masa kita boleh selit-selit lah kalau ada soalan lah. Contoh kalau siapa pernah beli dekat Shopee tu tak, tahulah, tuan-tuan kita ni biasa beli kat Shopee tu, dia ada perkhidmatan Shopee Pay Later. Maknanya duit tak ada boleh bayar ke dia. Kau tengok balik dia ada hak bulanan tu. Kalau kita ambil 6 bulan tu dia ada cah cah lalu dah dia punya interest tu. Kalau ikut tu pandangan ulama semasa mufti tu, hak tu boleh jadi riba, jelas riba. Kalau nak ambil bayar penuh bulan depan tak jadi riba, tapi kalau bayar tangguh 6 bulan tu dengan cah yang dikenakan tu dah cah riba, jelas lah. Dan orang muda tu tak tahu, kebanyakan tak tahu. Oh boleh bayar ke dia, oh berapa 6 bulan, apa ambil je. Motosikal apa semua bila nak cek balik, boleh berlaku riba. Jadi harta yang dia beli dengan hasil riba ni, dengan kata lain, tak berkat lah. Bila tak berkat, kait macam-macam lah. Kait dengan contoh kita beli motor dan yang tidak berkat contohnya tak. Lepas tu berlakulah kemalangan ke dan seumpamanya. Tu semua asbab musabab yang Allah jadikan. Allah jadikan sebab musabab tu untuk peringat kepada kita ni supaya cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sebut orang jatuh motosikal tu dosa tu, tak sebut gitu. Boleh jadi dengan sebut dia jatuh tu dia kembali bertaubat, kedudukan dia lebih jauh tinggi daripada kita. Tu musibah yang datang pada manusia ketika atas dunia ni adalah baik untuk dia supaya dia cepat-cepat kembali, supaya dia di akhirat kelak ni ada kedudukan yang lebih baik. Matlamat kita ni bukan atas dunia, matlamat kita akhirat tau. Jadi bila kita jelas matlamat kita, insya-Allah kita tahu apa yang kita nak buat, kita buat semua selarah dengan apa yang ada dalam Islam, insya-Allah. Dia apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Kita akan sambunglah kuliah kita pada akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.